Kalimah Rabb. Semasa kita membahaskan perkataan Imam Tahawi, wa ma yadinuna bihi li rabbil alamin, itu perkataan. Maka di situ kita telah membahaskan makna Rabb. Dan setelah kita membahaskan makna Rabb, maka dibahaskan pula makna ilah. Makna ilah. Di pembahasan yang sebenarnya yang ingin kita bahaskan adalah di bawah tajuk At-Tauhidu Thalasi, Tauhid 3. Orang panggil Tauhid 3. Bahasannya panjang, tapi untuk kali ini kita ambil secara ringkas. Kenapa pembahasan Tauhid 3 ini diasaskan dengan pembahasan apakah yang dimaksudkan dengan Rabb. Yang hari itu secara khulasah telah dinukilkan, iaitu nisbatu at-tasarrufi al-mutlaqi lagi alladhi la yuqayyiduhu qaidun ila Allah Ta'ala fi tasarrufi syu'uni apa? Syu'unil alam. Jadi itu yang dimaksudkan dengan Rabb. Bila seseorang itu mentauhidkan Allah dan mengesakannya daripada segi Rabb, maksudnya apa? Dia telah menunggalkan pada Allah sifat at-tasarruf al-mutlaq alladhi la yuqayyiduhu qaidun fi tadbiri syu'unil alam. Kalau seseorang dia beriktikad ada selain Allah yang ada sifat macam ni, yang dia dalam tasarruf dia tu, dalam perbuatan dia buat sesuatu, dia tidak ada sebarang kait. Dia secara istiqlal, tanpa perlu kepada sesiapa, tanpa perlu izin sesiapa, tanpa perlu bantuan dari sesiapa. Dia secara zati boleh berbuat demikian, maka maknanya dia juga telah menyekutukan Allah dalam sifat Rabb. Tetapi contohnya, seseorang itu beriktikad ada makhluk yang boleh selamatkan dia di hari kiamat daripada api neraka. Ada makhluk yang boleh bagi syafaat, selamatkan daripada api neraka ni, orang panggil syafaat. Boleh bagi syafaat, boleh selamatkan dia. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, وَلَا يَشْفَعُونَ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ. Jadi yang dinafikan dalam ayat ni bukan syafaat. Yang dinafikan dalam ayat adalah memberi syafaat tanpa izin Allah. Dia dengan kuasa dia, dengan secara bebas dan istiqlal dia boleh selamatkan orang. Yang itu dinafikan. Adapun syafaat itu sendiri, dalam ayat ini pun secara mafhum mukhalafahnya, akan ada orang yang boleh memberi syafaat dengan izin Allah. Dan memang berlaku pun. Itu memang sabit pun syafaat. Faham? Memang sabit pun akan ada orang yang boleh selamatkan orang lain di hari kiamat. Jadi ayat ni nafikan syafaat, ayat yang lain isbatkan syafaat. Jadi macam mana nak faham? Mudah je nak faham. Ayat ini bukan menafikan syafaat secara mutlak, tetapi secara muqayyad, mengisbatkan boleh bantu orang lain ni, tidak menjadikan seseorang itu mensyirikkan Allah. Maknanya
ada sesuatu selain Allah juga boleh bantu orang lain? Tidak. Sebab kalau kita i'tikad satu orang boleh bantu kita, kita i'tikad dia bukan boleh bantu dengan istiqlal. Dia tetap tertakluk kepada kuasa yang terbatas. Dia tetap tertakluk dengan izin Allah. Dia tetap tertakluk dengan semua sekali orang Islam. Jadi bila seseorang itu i'tikad dia ni boleh bantu saya, maka adakah dia telah menyekutukan makhluk Allah dalam sifat boleh membantu? Tak kan? Kerana sifat yang merupakan sifat Allah adalah tasarruf mutlak, tanpa perlu kait langsung. Sebab itu contoh kan, kita dah pernah sebut sebelum ni, ilmu, mempunyai ilmu. Makhluk pun boleh dipanggil yang berilmu, yang ada ilmu. Allah Ta'ala juga sifatnya yang berilmu. Dua-dua. Wallahu bikulli syai'in alim. Sifat ilm, alim. Boleh tak satu orang dia kata kepada apa? Kepada seseorang lah selain Allah, dia ini berilmu, huwa alim, dia ni alim. Boleh tak? Memang boleh tak? Memang itulah yang selalu dibuat pun. Jadi adakah al-ittifaqu fil asma la yalzamu minhu al-ittifaqu fil musammayat? Faham tak? Sama nama tak menunjukkan sama pada yang dimaksudkan di balik nama. Faham tak? Sama apa? Sama pada nama, sebutan, tidak lazim daripada sama dalam sebutan, sama dalam apa yang dimaksudkan daripada sebutan, apa yang diintiqadkan pada sebutan tersebut. Kerana apa? Kerana lafaz ni dia qusur, dia lemah daripada nak takbirkan perkara secara sempurna. Yang boleh takbir dengan lebih kuat adalah hati, perkara hati, khususnya benda yang ma'ani dan abstrak. Jadi lafaz, mungkin seseorang itu dia lemah dalam ungkapkan secara sebenarnya, sebab lafaz memang qusur. Tetapi yang dijadikan iktibar pada ketika itu apa yang dia iktikadkan. Kecualilah apa? Kecualilah lafaz-lafaz yang mana tidak dibenarkan oleh syariat untuk kita sebut. Walaupun orang itu maksudkan dengan lafaz tu benda baik, tapi tak, lafaz tu sendiri syarak tak bagi sebut. Tak boleh sebut macam tu. Sebab dia mewahamkan syirik. Dia mewahamkan. Ada lafaz-lafaz yang mungkin orang tu tak i'tiqad syirik, tetapi ada nas dalam syarak yang tak bagi sebut lafaz tu. Lafaz tu sendiri tak diizinkan untuk sebut, walaupun disebut dengan i'tiqad yang betul. Itu terkeluar. Kerana apa? Kerana ada nas daripada syarak yang menghalang daripada sebut perkataan tersebut. Okey. Contohnya perkataan Ar-Rahman. Perkataan Rahman ni dia tak boleh diitlakkan kepada selain Allah. Sebahagian ulama kata Ar-Rahman ni adalah isim alam. Dia adalah apa? Dia adalah isim alam ataupun alam bagi Allah, seperti mana lafaz Allah itu sendiri. Faham? Seperti mana lafzul jalalah adalah alam. Dia bukan sifat, dia adalah alam. Maka begitu juga Ar-Rahman, dia juga adalah alam. Dia adalah asalnya sifat, tapi telah ghalib atasnya sehingga dia menjadi alam. Sebab itu orang musyrikin qalu wa mar-Rahman anasjudu lima ta'muruna wa zadahum nufura. Mereka bertanya, siapa tu Ar-Rahman? Ar-Rahman tu pada ketika itu bukan sifat. Kalau sifat itu maksudnya yang maha pengasih. Tetapi Ar-Rahman pada ketika itu dia adalah alam kepada zat Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bahaskan dalam ilmu nahu
Ar-Rahman ni munsarif ke ghairu munsarif. Satu sifat dia adalah alif nun zaidatan. Satu lagi apa? Sifat ataupun alam. Maka dibahaskan oleh ulama. Qul ud'u Allah aw ud'u Ar-Rahman ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Okey. Kita kembali kepada apa yang kita ingin bahaskan. Jadi pembahasan itu pertama sekali mengetahui apakah ta'arif tersebut. Masalah kepada tauhid tiga ni, sehingga ulama gelar membahagikan tauhid kepada tiga ni adalah benda bid'ah. Benda bid'ah. Bid'ah maksudnya apa? Perkara yang tidak dibuat pada zaman salafus salih, dan dia jenis bid'ah yang bahaya, bukan bid'ah hasanah ke. Dia adalah bid'ah yang fasidah. Dia adalah merupakan perkara yang akan menatijahkan perkara yang khatir dan fasid. Khatir dan fasid. Secara umumnya, kalau kita nak faham apakah yang dimaksudkan dengan tauhid tiga secara umumnya, semalam saya dah sebut tiga pembahagian tu. Tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan juga asma wa sifat. Secara umumnya mereka ini mengatakan orang-orang musyrik ni sebelum Nabi datang, sebelum Islam datang, mereka mempunyai tauhid, tapi tauhid yang mereka ada tu tauhid rububiyah. Tauhid apa? Mereka memiliki tauhid rububiyah. Oh, terbalik itu kita sebut. Tauhid rububiyah. Tetapi mereka menyengutukan Allah dalam bab tauhid uluhiyah dan tauhid asma' was sifat. Jadi itu saya sebut tu terbalik. Maksudnya apa? Maksudnya mereka beriman Allah Ta'ala itu adalah Rabb, pencipta, pemberi rezeki, yang mengatur, yang berkehendak, yang berkuasa. Tapi mereka telah menyengutukan Allah dalam beribadah kepada selain Allah, seperti menyembah batu, menyembah bintang, menyembah binatang, roh dan seumpamanya. Itu maksud bila seseorang itu membahagikan tauhid kepada tiga. Membahagikan tauhid kepada tiga, bukan membahagikan sifat-sifat yang perlu ditauhidkan. Faham tak? Lain tu. Kita juga kata tauhid ni ada tiga. Tauhid al-af'al, tauhid zat, dan juga apa? Tauhid sifat. Kita beriktikad pada Allah Ta'ala bila sampai sifat wahdaniyah, maka wahdaniyah apa? Wahdaniyah fi zat, wahdaniyah fi af'al, dan juga wahdaniyah fi sifat. Itu bukan membahagikan tauhid kepada tiga. Itu menyebut apakah sifat-sifat ataupun perkara-perkara yang perlu kita esakan Allah padanya. Kita kena iktikad Allah Ta'ala itu esa pada zatnya, tunggal. Tidak ada zat yang kedua. Esa pada perbuatannya. Esa pada perbuatan tu maksud tidak ada yang kedua selain Allah yang boleh buat macam Allah buat. Contohnya mencipta, khalq. Khalq ni adalah
apa dia? Adalah perbuatan yang mana tidak ada yang kedua yang boleh buat seperti Allah, dan menyesakan Allah Ta'ala pada sifat-sifat yang tertentu, maka dia hanya Allah Ta'ala ada sifat seperti sifat-sifat tersebut. Jadi ini bukan maksudnya kalau satu orang ni dia tidak mentauhidkan Allah pada kesemua yang telah disebutkan, maka dia ini bukan muwahhid. Faham? Dia ini bukan muwahhid, bas musyrik. Dia dalam i'tiqad zat tu ada satu zat je. Tapi dalam bab perbuatan dia telah apa? Beriktikad ada selain daripada Allah yang boleh buat macam Allah. Maka orang ni bukan muwahhid bas. Dia ni adalah musyrik. Sebab tauhid, dalam semua benda tu kena tauhid. Tak boleh satu daripada tiga, dua daripada tiga. Tapi yang mengatakan tauhid tiga ni, dia panggil tauhid. Maksudnya orang musyrik tu dia ada tauhid. Tauhid tu ada. Cuma tauhid jenis ni. Tauhid jenis ni tak ada. Itu yang antara perkara yang menakjubkan. Taksim tauhid tiga ni, menisbahkan kepada sesuatu, berkumpul di dalam sesuatu, maksudnya dalam manusia, dua benda yang bertentangan. Dalam masa yang sama, dia itu dipanggil ada tauhid, walaupun tak lengkap. Dalam masa yang sama juga, mereka ini digelar musyrik. Kalau dia musyrik, dia bukan muwahhid. Faham? Kalau dia muwahhid, dia bukan musyrik. Sebab tauhid ni syarat dia bukan macam hukum fiqh. Dia tak boleh kurang walaupun satu. Ada sifat 20. Satu orang tu dia i'tiqad pada Allah 19 daripada 20 sahaja. Faham? Maka dia ni bas jadi kafir. Faham tak? 19 daripada sifat 20 tu dia i'tiqad 19. Banyak tu. Maka yang satu dia tak i'tiqad dengan i'tiqad yang benar. Maka dia jadi kafir. Faham? Ataupun i'tiqad dia tak sempurna, dia jadi sesat. Dia bukan kalau kurang maka dia masih lagi. Itu tauhid bukan macam tu. Itu perkara yang mana menjadi ta'ajub. Bagaimana tauhid dan juga syirik itu boleh berkumpul sekali. Fahum muwahhiduna wa musyrikuna fi nafsil waqt. Dalam masa yang sama dia adalah muwahhid, dan dalam masa yang sama mereka ini adalah musyrik. Wa hadha tanaqudun sarikh. Ini adalah satu bentuk tanaqud, kontra dalam nisbah. Dan mereka akan bawalah ayat-ayat yang mengatakan bahawasanya benar apa yang disebutkan tauhid tiga. Antara ayat yang akan dibawa tu macam semalam saya sebut, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Bila kamu tanya orang musyrik, siapa cipta langit bumi, mereka kata Allah. Itu yang dikata tauhid rububiyah tu. Maksud kalau tanya siapa cipta ni, cipta ni adalah sifat rububiyah, mereka akan kata Allah yang cipta, bukan bahala kami cipta. Faham tak? Tapi bila sembah bahala, itu yang dipanggil menyekutukan Allah dalam ketuhanan, dalam ibadah. Dalam ibadah sembah selain daripada Allah, dalam minta selain daripada Allah. Tapi bila i'tiqad kata siapa cipta langit, Allah. Bila i'tiqad Allah yang cipta langit, mereka kata itu menunjukkan mereka ada tauhid rububiyah. Dan bila sembah, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Kenapa kamu sembah ni? Sembah bahala. Antara jawapan mereka, tidaklah kami sembah bahala itu, kami sembah tu. Mereka memang ibadah kepada berhala. Illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Supaya mereka ni dapat menghampirkan diri
kami kepada Allah. Dan kadang-kadang mereka jawab, inna wajadna aba'ana ala ummatin wa inna ala atharihim muqtadun. Kenapa sembah ni bahala ni? Sebab kami tengok bapak-bapak kami, nenek moyang kami buat benda ni, jadi kami ikut saja apa yang mereka buat. Kadang itu mereka hujah pula. Mereka kata ini adalah amalan nenek moyang. Okeylah. Tapi masalah hanya 2 ayat ni contoh. Diambil, ayat ini cerita tentang orang musyrik. Ayat ini diambil dan di-applykan kepada orang Islam. Jadi golongan-golongan ekstrim ni, dia akan ambil ayat-ayat yang ditujukan kepada orang kafir, dan ayat itu digunakan untuk orang Islam. Mengatakan orang Islam pun sifat macam ni juga. Orang Islam kan? Memang sifat dia begini. Macam kita sebut sebelum ni, ambil ayat yang Allah Ta'ala cerita tentang tentang orang yang Nasrani, yang menjadikan pendeta mereka sebagai Tuhan. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah. Ayat ni Allah Ta'ala telah tujukan kepada orang Nasrani yang menjadikan pendeta itu Tuhan. Apa maksud menjadikan pendeta itu Tuhan? Bila pendeta itu menghalalkan benda yang haram, mereka ikut. Tak apa, pendeta kami ni ada kuasa untuk halalkan benda yang haram, haramkan benda yang halal. Walaupun dalam Taurat sebut lain, tapi dalam Injil sebut lain, tapi dah pendeta kami cakap. Jadi itu yang dimaksudkan, mereka beriktikad pendeta itu ada kuasa halal dan haram. Kuasa halal dan haram ni Allah Ta'ala aja, faham? Tapi pendeta ni boleh, dia boleh fatwakan benda yang dalam terang dalam Taurat sebut haram, boleh kata halal. Halal boleh kata haram. Mereka kata siapa yang ikut imam-imam mazhab ni pun sama juga, faham? Sedangkan memang terlalu berbeza. Kita ikut imam-imam mujtahid ni kerana menurut etika kita, mereka ambil daripada Quran dan hadis, bukan daripada diri sendiri. Tahlil dan tahrim tu bukan zati, bukan datang daripada zat mereka. Semua itu kerana kita etika mereka orang soleh, orang warak, yang mana bila bercakap daripada Quran, cakap daripada sunnah, faham? Jadi tengok, mengambil ayat-ayat yang ditujukan kepada orang kafir, musyrik, di-applykan kepada orang Islam, lalu melahirkan sifat ekstrim, membunuh orang Islam dengan etika mereka ni murtad. Sama juga ayat tadi, dia kata orang Islam hari ni macam tu lah. Bila tanya, siapa cipta langit bumi? Allah. Lepas tu bila sembah selain Allah. Bila masa orang Islam sembah selain Allah? Itu contohnya bila doa, ya Allah, aku memohon kepadamu dengan dengan wasilah Nabi Muhammad. Itu ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allah. Sama lah orang musyrik, kami sembah berhala untuk dekatkan diri kepada Allah. Samalah juga mereka yang bertawassul ini, kami ini memohon kepada Allah dengan wasilah orang-orang ni. Itu kan pakai wasilah tu, sama macam orang musyrik menggunakan wasilah. Sedangkan orang musyrik itu sembah selain Allah untuk dekatkan diri dengan Allah. Kita sembah Allah langsung, tak ada sembah orang-orang yang disebutkan. Wallahu a'lam.